berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 主所爱的姐妹们平安， Sungguh bersyukur kita boleh kembali bertemu secara online. 非常感谢神，今天我们还在线上，但是我们可以见面。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. 我们先做一个祷告。
Bapak, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan, agar kami senantiasa menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau sama-sama belajar kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu ini yang menguatkan dan meneguhkan, serta menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu suara hati di tengah-tengah dunia yang rusak ini. 今天我们要理解一个，就是这个圣经的一个真理的题目，就是在这个败坏世界里面，我们内心里面的心声。 Sebagaimana yang kita ketahui ya, sebenarnya sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini, manusia dan seisi dunia ini sudah rusak. 我们也理解到，当亚当夏娃跌入罪里的时候，全世界直到现在，所有的人都在罪里。 Yang awalnya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, gambar Allah itu di dalam diri manusia menjadi rusak. 我们也晓得，我们被造是按照神的形象而造的，但是当跌入最终的时候，神在我们里面的形象已经破坏了。 Karena gambar Allah yang rusak itu, maka dunia semakin kacau, orang semakin suka berbuat kejahatan, semakin mementingkan diri sendiri. 因为神在我们内心里面的形象已经破坏了，所以人的行为就随心所欲，更倾向做一些犯罪的事、破坏的事。 Dan bahkan tidak jarang manusia saling berperang satu dengan yang lain. 甚至我们可以看到的，人与人之间互相的攻击，甚至打仗、战争。 Perang-perang itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Masalahnya adalah skalanya itu perang besar atau perang kecil. 这些战争其实从以往直到现在也正在不断的发生，但是它的是大战争还是小战争？ Hal ini makin membuktikan kalau ya sebenarnya dunia yang kita tinggal saat ini adalah dunia yang rusak. 所以这可以证明我们现在居住的这个世界是一个已经败坏了的世界。 Ya, dunia yang rusak, dan tidak jarang juga seringkali orang berpikir, kenapa ya dunia ini rusak? Apakah benar-benar ada Allah di dalam kehidupan ini? 当这个败坏的世界，我们看到这败坏的世界的时候，我们有的人，我们同样会想，神存在吗？ Bahkan ada juga yang bilang, kalau misalnya aku jadi Tuhan, aku nggak akan biarkan dunia rusak atau kejam seperti ini. 所以也有些人会想，假如我是神的话，我不允许，我也不许可这世界败坏到这个程度。 Kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa Tuhan membiarkan dunia rusak begini? Seperti sekarang ini, rusak perang sana sini dan lain sebagainya. 假如神存在的话，为什么神允许现在这个世界的状况，直到现在到处都有战争发生？ Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, belakangan ini juga saya melihat ya beberapa video, entah ini videonya benar atau enggak. 弟兄姊妹们，最近我也看到一些在手机里面的这些视频， Tapi sepertinya videonya emang benar sih, bukan video AI. 看起来它的画面是真实的，不是 AI 所制造出来的。 Ya, jadi ada video di mana orang-orang itu dia pelihara satu kura-kura raksasa yang besar itu, kura-kura aligator namanya. 就是有一些人养了一只非常巨大的乌龟，叫阿里嘎多。 Nah, kemudian ada orang lah yang sengaja dia videoin kura-kura tersebut, kemudian dikasih makan kura-kura yang lebih kecil gitu loh, kura-kura yang warna hijau itu ditaruh ke dalam air, dan kemudian orang tersebut memvideokan betapa dia menikmati kura-kura aligator itu memakan, menyiksa kura-kura yang kecil itu sampai ditelan ke dalam mulutnya. 有一些人把这个视频放出来，就是他拍了这个大的乌龟，人用这些小的乌龟来喂养这大乌龟，这大乌龟呢，把这些小小的乌龟很享受的把它一只只的吞掉了。 Ya, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran orang-orang yang memposting video ini ya, tapi kok kelihatannya kejam sekali. 我不晓得拍摄这个短视的人到底他心里是怎么想的，但是看起来这是非常残酷的一件事。 Maksudnya ada begitu banyak makanan lain sebenarnya yang bisa dikasihkan. Kenapa dikasih kura-kura yang kecil itu?
我们也可以知道这些动物可以吃其他很多的这些食物，但为什么一定要把这些小小的乌龟喂养这个大乌龟呢？ Kemudian melihat kura-kura kecil itu tak berdaya ya, dia sembunyi ke dalam tempurungnya tapi nggak bisa ya, karena aligator itu kan lebih tajam mulutnya ya, dia kayak menggigit tempurungnya sampai hancur gitu. 我们也晓得这些小乌龟为了要避免被吞吃，它们藏在自己的这个龟壳里面。但是这大乌龟一点都没有觉得是困难，只要它把口一张，它的这个牙齿比较，因为它很大只，牙齿也会把这些小乌龟的龟壳把它咬碎了，吞下了。 Dalam kondisi seperti itu pun kura-kura kecil ini di video tersebut saya lihat dia masih berusaha untuk kayak merangkak keluar untuk menyelamatkan dirinya di dalam kondisinya yang sudah parah seperti itu. 我们也可以从视频里面可以看到，这些小乌龟有的已经受伤了，但是它们还是设法的，怎么样能够爬出这个危险的境况之下，怎么样可以自救的状况。 Tapi apa daya ya, karena kura-kura kecil ini nggak berdaya, akhirnya dia mau berusaha bagaimanapun akhirnya dia ditelan juga oleh kura-kura yang besar itu. 纵然他努力的怎么样可以自救逃难的话，但是这大乌龟都没有放过每一只乌龟，小乌龟它要吃就吃。 Ya, saya seorang pencinta kura-kura, jadi saya lihat video tersebut ya tentunya saya lihat ini kok kejam sekali gitu ya. 传道是一个乌龟爱好者，所以他觉得这件事对他来说是很难接受，是非常残忍的一件事。 Di komentar postingan video tersebut juga banyak yang komentar itu, ini video apa ini kok kejam sekali, banyak yang kasih makian juga. 在这个评论区，视频的评论区，很多人也给了一些的建议，说这个是太残酷的画面了。 Dan juga sempat terbesit di dalam pemikiran saya, kalau saya jadi Tuhan, saya nggak akan biarkan rantai makanan seperti ini. Saya nggak akan biarkan kura-kura kecil ini kemakan. 我自己也在想，假如我是神的话，我一定不允许这些小乌龟成为这个大乌龟的食品。 Nah, jadi seringkali kita berpikirkan, berarti kalau dunia ini rusak, Tuhan nggak campur tangan, apakah Tuhan benar-benar ada atau enggak? 所以我们就想，这个在这个败坏的世界里，神有没有存在？到底这世界还有没有神在的作为？ Kemudian ada satu video lagi yang saya lihat ya, yaitu tentang orang-orang yang dia entah bagaimana ya, dia lagi memperbaiki mobilnya di hutan, nah terus habis itu tiba-tiba datanglah seekor harimau. 我也看到一些视频，有一个视频就是当这个有一个人驾车到森林里面，但是不知道为什么汽车坏掉了，当半途的时候坏掉了，突然来了一只老虎。 Ya, kemudian singkat cerita orang tersebut langsung kaget lah kan, terus harimau itu pun langsung menerkam dia. 那这个人非常吃惊，但是他不能马上做什么自救，老虎就把他一口咬住了。 Kemudian awalnya digigit dulu tangannya, kemudian lehernya, habis itu diseret ke dalam hutan-hutanan seperti itu. 这个老虎先把这个人的手咬伤，然后就咬他的颈，最后就把这个人拖到森林里面。 Ya, kemudian ada juga orang yang bersepeda di sepeda motor ya di tengah-tengah mungkin jalan lintas Sumatera, mungkin daerah Padang atau di mana ya gitu. Nah, terus habis itu tiba-tiba datang seekor harimau, terus orang tersebut mau berbalik tapi udah kegigit duluan. 也有一些视频拍摄到有一个人在骑机车，在这个森林的旁边，但是突然来了一只老虎，他想把机车转头也来不及了，老虎也一个爪就把他咬住了。 Iya, ibu-ibu kalau saya bertanya ya kepada ibu-ibu, misalnya tiba-tiba suatu saat ibu-ibu ketemu harimau gitu di hadapan ibu-ibu, kira-kira bagaimana responnya? 那我问姐妹们，假如有一天突然间我们前面来了一只老虎，我们的反应是什么呢？ Ya mungkin kalau kita di perkotaan nggak akan ketemu lah ya. 当然，我们住在城市的是不可能碰到有一只老虎在这里走来走去。 Tapi kalau tipe seperti saya sebenarnya suka juga berjalan di area hutan gitu. 但是传道是很爱有一些冒险的，很爱到森林附近那里走走的。 Tapi untungnya selama ini ya saya berjalan di hutan yang maksudnya hutan yang cagar alam ya, pasti nggak ada harimaunya. 但是可幸的是，传道常常是走在这个被保护的森林区附近走走而已，不是在那个野外的。 Atau hutan yang dari Jalan Merah ini sampai ke Samosir yang jalur darat itu pun nggak ada harimaunya.
就是从 Merek Merek ya. 那边的也有一些的森林小路，但是那里是非常已经巡逻，没有老虎也没有野兽了。 Tapi kalau yang hutan yang daerah lintas Sumatera yang daerah Padang atau juga yang mau ke arah Aceh itu sepertinya masih ada harimaunya di hutan tersebut. 但是要通往雅琪还有巴东的那些森林里面，还是有老虎的存在。 Nah, misalnya kita tiba-tiba ketemu harimau. Nah, apa respon kita? 当我们突然前面来了一只老虎，我们的反应到底是什么呢？ Nah, kebanyakan orang kaget, kabur. Tapi mau kabur pakai kendaraan pun harimau itu larinya jauh lebih cepat dari kita. 我们的反应第一个就是逃跑。纵然我们骑着机车的话，老虎的速度比我们的机车还要快。 Makanya ketika saya melihat video tersebut ya, saya berpikir kok mau lah maksudnya kayak dengan rela dimakan oleh harimau gitu. 所以当我看视频的时候，我就觉得这个人为什么心甘情愿的被老虎吃呢？ Nah, kalau saya dalam waktu itu berpikir ya, membayangkan ya tiba-tiba misalnya amit-amit kalau saya tiba-tiba bertemu dengan harimau bagaimana ya? 当时我就想，最好不要发生啊。但是假如我碰到老虎，我怎么办呢？ Ya tentunya saya akan berusaha melawan lah. Mana mau saya diam-diam dimakan oleh harimau kan? 我当然是发的要跟他奋斗，跟他斗打，但是我也不是说就顺服的、心甘情愿的被他抓咬直到死。 Ada yang bilang kalau kita berhadapan dengan dia dan tanpa tunjukkan ketakutan, harimau itu nggak akan berani ke kita. 有人说，你碰到老虎的时候，你不要有惊恐、害怕的状况，你也只要安静着，那老虎就会走过你、越过你这样。 Tapi seandainya pun tiba-tiba harimau tersebut menyerang, saya berpikir ambil barang, ambil ban atau apa kan, tahan mulutnya dan lain sebagainya. 但是我想，假如老虎攻击我的话，我会释放的，无论是拿了轮胎或者其他的一些什么物件来抵挡这个老虎。 Atau saya ambil batu, ambil apa kan, maksudnya pukul matanya, tusuk perutnya dan lain sebagainya. 而且我自己想象，我会可能拿一些石头啦，我会敲他的、打他的眼睛，或者是刺他的肚腹这样。 Nah, kalau ya maksudnya kalau dalam situasi yang genting ya saya akan melawan habis-habisan. Kalau bila perlu pun harus mati, ya udah sama-sama mati. Harimaunya mati, saya mati nggak apa-apa. Daripada saya diam-diam dimakan olehnya. 所以我就想，无论是我是不是要跟这个老虎同归于尽，我一定要努力的、设法的跟他斗到底。 Nah, tapi kembali ke dunia yang rusak ini ya. Kadang saya berpikir kalau Tuhan memang ada, kok Tuhan mau biarkan harimau memakan manusia gitu loh? Kan kayak kejam kali ya gitu. 所以我就在回想，这世界上神存在吗？若是神存在，为什么神允许这些动物、凶猛的动物可以这样随意的吃人呢？咬人呢？ Dan memang tahun 1800-an atau berapa ya yang zamannya Belanda, memang banyak kasus itu harimau Sumatera itu memakan orang. 在18多，大概是不到100年前了，这些猛兽在无论是老虎或者是其他的猛兽，很多的这个攻击人的这个数量。 Ya, jadi di dalam ini banyak orang bahkan mungkin menjadi ateis ya, berpikir, oh kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan biarkan seperti ini? Kalau saya jadi Tuhan, saya nggak akan biarkan dunia yang seperti ini. 所以有些人就因为这样的问题会变成一个无神论者，因为他说，若是神存在，神不允许这些残酷的事情发生的。 Nah, justru pernyataan seperti ini membuktikan kalau sebenarnya Tuhan itu ada. 但是因为这些事件证明了神确实存在。 Kenapa demikian? 为什么这样呢？ Ya karena kalau kita sempat bisa berpikir kalau aku jadi Tuhan, aku nggak akan biarkan dunia yang kejam seperti ini. 我会想，有人会想，假如神存在的话，神应该不允许这些残暴的事情发生。 Maka sekarang pertanyaannya, dari manakah pikiran itu berasal? 那问题是，这样的想法从何而来？ Apakah dari diri kita sendiri murni? 是纯净的从我们内心里面发出来的问题吗？ Enggak, itu adalah dari Tuhan, hati nurani yang Tuhan berikan di dalam hati kita. 这就是神放在我们内心里面的良心，我们的心声。 Kalau kita masih bisa berkata kalau aku jadi Tuhan, aku nggak akan biarkan dunia yang kejam seperti ini, itu berarti masih ada gambar Allah yang di dalam diri kita yang masih bisa berpikir dengan jernih dengan hati nurani.
假如我们想，若是神存在的话，他一定不允许这世界发生这么多的这些败坏的事，那就是神放在我们内心里面的这些心声，让我们可以有一个觉悟。 Maka jelaslah di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15 berkata, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. 没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是律法，这就是显示了律法的功用刻在他们心里。他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。 Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau manusia yang masih bisa menyadari mungkin kekejaman di dunia ini, rasa ketidakadilan di dunia ini, penderitaan di dunia ini, dan kita berpikir harusnya yang lebih baik seperti ini, maka itu sebenarnya adalah gambar Allah yang masih tersisa di dalam kehidupan kita. 姐妹们，若是我们内心里面还有这些的疑虑，为什么世界这么败坏、这么残忍、这么多的这些不安全的事情正在发生？其实这些声音是神放在我们内心里面，神就是证明神存在的一种证据。 Lalu sekarang pertanyaannya adalah bukan soal Tuhan Allah atau nggak ada, jelas Tuhan memang itu ada. 问题现在不是神存不存在，实际上神确实存在。 Sekarang pertanyaan adalah kenapa sekarang dunia ini bisa menjadi begitu kejam, begitu rasanya kayak seperti hukum alam ya, kamu kuat, kamu bertahan gitu. 但是为什么现在的世界变成弱者就是变弱，强者越强？ Nah, hal itu terjadi karena, kita sama-sama lihat Roma 8 ayat 22 sampai 23. 我们一起打开圣经，刚才是罗马书，现在也是罗马书第8章22到23节。 Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. 我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不单如此，就是我们这有圣灵出借果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。 Ya, dikatakan semua makhluk sama-sama mengeluh dan merasakan penderitaan. 这里告诉我们，所有受造之物都一同叹息劳苦。 Ya, karena tadi ya rantai makanan ya, hewan yang kecil dimakan hewan besar dimakan oleh predator yang lebih besar lagi. 刚才我们就是看弱小的被更大的吞掉，更大的也被比它更大的吞掉。 Kemudian kalau manusia ya, kalau dia nggak dimakan oleh hewan buas, dia mungkin bisa kena penyakit, habis itu meninggal. 人也一样，若不是被这些刚才我们所说的野兽攻击的话，可能会因为其他的原因，可能是疾病，但是同样会死亡。 Nah, kalau kita flashback kembali situasi di mana kondisi waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, yaitu di Taman Eden. 我们回顾到当人还没跌入罪里的时候，就是在伊甸园的时候。 Apakah di situ ada rantai makanan, hewan besar predator makan hewan kecil? 哪里有没有这个大动物吃小动物？有没有肉食动物呢？ Enggak dituliskan. 哪里圣经里面没有记载？ Tapi yang jelas dikatakan ya, kalau hewan-hewan itu dia makan rumput-rumputan. 但是圣经里记载的就是这些动物，无论是多凶猛的，它们吃的都是这些草。 Berarti kemungkinan besar semua hewan itu waktu itu herbivora, termasuk singa, harimau gitu. 所以可以从这里我们可以看到，纵然是肉食动物，当时在伊甸园，它们的食物同样是这些草木而已。 Bahkan manusia pun dikatakan makanannya bukan seperti sekarang kan, daging babi lah, daging sapi, daging apa gitu. 我们也可以看到，在伊甸园里，当时的人吃的同样不是这些鸡、牛、羊这些肉类。 Ya, tapi dikatakan waktu itu pas waktu Adam dan Hawa, Tuhan menyediakan makanan untuk manusia. Desain awalnya itu adalah
sayur-sayuran dan semua pohon-pohon di taman kecuali pohon pengetahuan yang baik dan benar. 所以神有吩咐亚当夏娃，在园中所有这些园中就是植物，你都可以吃，除了分辨善恶的那棵树的果子不可以吃。 Jadi kita bisa melihat ya kondisi di Taman Eden waktu itu, semua makhluk hidup berbahagia dan bahkan tidak ada penderitaan, tidak ada kekejaman sama sekali. 所以我们可以看到，在伊甸园的生活完全没有残暴的事件发生，也没有肉食这些事件发生， Bahkan nggak ada ceritanya yang namanya kematian. 也没有看到有什么是死亡的事件。 Bahkan kalau nanti kita bisa melihat ya di dalam Alkitab itu sempat ada juga ditulis kalau manusia dan singa itu kayak ya sama-sama berdampingan dengan damai gitu. 我们可以从圣经里看到，无论是猛兽或者狮子、老虎，一人都能够和睦的同居。 Ya itulah desain awal yang Tuhan ciptakan sebelum dosa itu masuk ke dalam manusia dan dunia ini. 这就是神起初创造伊甸园的意念，就是人与所有所造之物都能够和睦的、和平的处在一起，就是当罪还没进入到人心里面。 Tapi setelah dosa itu masuk di dalam kehidupan manusia karena ketidaktaatan manusia, 当罪进到人的心里面，而且不顺服神的时候， maka akhirnya berlangsung dengan begitu kejam, menjadi jauh dari desain Allah yang awal dan akhirnya sekarang kita yang merasakan layak penderitaan di dunia. 所以罪就控制了人心，以致造成了许多的败坏，远离了神起初创造世界的原意。 Ada pertumpahan darah di mana-mana kan? 到处都有流血事件。 Ya tiap hari daging yang kita makan ya daging ayam, daging sapi ya itu kan pertumpahan darah. 我们每天吃的这些食物，包括鸡啊、鸭啊、鱼啊，其实都是有血的，就是有流血的事件。 Ya saya suka daging sapi enak sih, tapi terkadang kalau lihat sapi yang bayangkan sapi yang mau dibelah itu kasihan juga akhirnya saya jarang makan daging sapi. 其实我自己本人很爱吃牛肉，但是想到那只牛怎么样被宰杀的时候，我也觉得心里面很过意不去，所以我就尽量的甚至不吃牛肉了。 Ya bukan karena saya masih mempercayai keyakinan tertentu ya bapak ibu-ibu ya gitu ya, tapi karena pas waktu saya melihat sapi itu bisa menangis itu rasanya kayak kasihan aja kalau kita makan dagingnya. 所以不是说我跟随某个宗教的这个礼仪。 但是我看到，就是牛将要被宰杀的时候，无论是羊什么，它们这些动物都会流眼泪，所以我内心里面很过意不去。 Ya lalu pertumbuhan darah sesama manusia ya kan? 人与人之间也有残暴的事件发生，都有杀害。 Ya yang baru-baru ini perang ini kita nggak tahu sampai kapan berakhir, terus saja perang. 最近我们看到这些战争，这几年以来都没有停止过。 Dampaknya sampai ke Indonesia kan, ibu-ibu? 它的后果殃及到我们这里，甚至印尼这么遥远的地方。 Dolar naik sekarang 17.000 lebih. 现在美金已经飙到超过17,000了， Berarti semua barang-barang naik. 所以所有的物价就在上涨。 Terakhir yang heboh harga plastik udah naik ya, nanti apalagi yang naik. 最后我们听到的就是这些塑胶袋，所有塑胶的都它的涨价涨到我们自己不能接受了。 Sebenarnya alangkah baiknya kan kalau seisi dunia ini udahlah hidup damai aja gitu. 假如世界能够和平共处的话，是多么的美好。 Tapi sepertinya selama dunia ini masih rusak oleh dosa, nggak akan pernah bisa ada damai. 但是当这个世界还在罪里面的话，这世界永远不会平安。 Tapi ibu-ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen ya, janganlah kita berputus asa. 所以姐妹们，我们是成为神的儿女，我们从来不要有绝望的心态。 Kita punya suara hati kan kalau seandainya saya jadi Tuhan, saya akan tidak akan biarkan dunia yang rusak seperti ini. 我们有的时候有这样的心里面有这样的想法，若是我是神的话，我不允许世界败坏到这个地步。 Nah, suara hati ini sebenarnya mengingatkan kita juga sekaligus kalau ada dunia yang lebih baik daripada dunia yang sekarang ini. 这个内心里面的声音，同样也提醒我们，以后我们会有比这个现在的世界更好的世界。 Nah, seperti yang dikatakan di Wahyu 21 ayat 4. 就好像在启示录里面第21章第4节里告诉我们， Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 就是神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀，
哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。 Ya, ini adalah gambaran langit dan bumi yang baru itu. 这就是以后的新天新地。 Apakah ada lagi misalnya saling memangsa? 到时有没有这些彼此吞噬的画面呢？ Nggak ada lagi. 不再会有这样的事件发生了。 Apalagi ada dunia yang kejam ya, kok sekarang kan evolusi ya yang kuat yang dia bertahan. 有没有谁强者变成为王？有没有这样的形式呢？应该一定不会有的。 Tapi di dunia langit dan bumi yang baru, hanyalah orang-orang yang dipilih Tuhan yang taat kepada Tuhanlah yang layak masuk ke dalam. 在新天新地里面，可以进到新天新地里面的，只有这些顺服、遵守神旨意的人。 Apakah ada perang, keegoisan di mana-mana, saling sikut menyikut? Tentunya udah nggak ada lagi. 到时有没有彼此来绊倒、彼此来征战？有这件事吗？当然一定是没有了。 Apakah ada sakit penyakit yang mematikan gitu ya, yang menderita? Tentu nggak ada lagi. 有没有会让我们以后在新天新地里面得到一种某种疾病，以至于我们在死吗？这是绝对没有的。 Itulah dunia yang ideal, seperti dunia awal di Taman Eden yang kita harapkan. 这新天新地就是按照神起初创造伊甸园的这个状况。 以后我们就会在那里享受。 Ya mungkin saat ini kita mengalami ya rematik lah, sakit tulang, sakit kepala, sakit apa ya, bahkan ada yang sakit cancer sekalipun. 现在我们可能是有一些风湿病啊、骨头痛啊，还有其他的疾病，甚至有的正在与癌症奋斗的也是有。 Ya biarlah itu semua mengingatkan kita ya, inilah kehidupan kita yang rusak di dunia ini. 希望这些同样提醒我们，这就是我们在这败坏的世界里面生活的这些神允许我们临到的。 Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kalau ini bukan akhirnya. 但是我们信徒们，我们要深信这一切都不是终点。 Kita percaya Yesus Kristus yang bangkit itu juga akan membangkitkan kita kembali nanti pada waktunya Tuhan. 我们要深信已经复活的神，有一天同样也要把我们，无论是死的、活的，都要与他一同复活起来。 Makanya di pengakuan iman rasul itu kita hayatin terus kan, maksudnya kebangkitan tubuh. Artinya ya di akhir zaman nanti tubuh kita ini benar-benar dibangkitkan secara fisik. 所以我们每个星期念的使徒信经，我们每个星期都在念，我信身体复活。 Dan itulah yang menjadi harapan yang kita nantikan, yaitu Tuhan Yesus yang menyediakan tempat bagi kita di langit dan bumi yang baru itu, yaitu di sorga. 就是我们信徒们所有的信徒们所盼望的，就是有一天我们将与神在他的新天新地里面生活。 Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 所以主所爱的姐妹们， ketika kita melihat dunia yang rusak ini dan kita mungkin tidak berdaya ya untuk melakukan perbaikan, 当我们看到这个败坏的世界，而且我们无能为力的来做一些小改变的话， dan mungkin terkadang kita merasa frustasi, kok saya hidup menderita di sini. 于是我们会非常的沮丧，为什么我活在这样的状况之下呢？ Tapi percayalah kalau ini hanya sementara. 但是我们深信这是短暂的时刻而已。 Dan karena itu janganlah kita memandang atau terlalu fokus dengan dunia yang sekarang ini. 所以我们不要把专注力只放在这个暂时的世界里， Tapi marilah kita fokus kepada dunia yang akan datang, yang Tuhan Yesus janjikan. 但是我们把盼望、我们的期盼放在神允许将要来的新天新地，就是天堂。 Biarlah salib Kristus itu senantiasa membuktikan atau mengingatkan kita kalau dunia yang akan datang itu nanti saya akan dapatkan. 所以我们要记得，这个世之界啊，不是单单标志而已，而是提醒我们，神有一天会再来。 Dan sambil menanti hari itu tiba, 我们等待着这个时刻来到的时候， nah suara-suara hati yang muncul seperti tadi itu ya, nah itu membuat kita semakin beretika secara bagus di dalam kehidupan dunia ini. 所以在我们内心里面，这些良心的声音，我们内心里面的声音告诉我们的时候，有声音告诉我们的时候，让我们可以活在更好的道德品格生活当中。 Ya kita melihat yang buruk bukan berarti kita mencontohin, tapi
kita tahu itu buruk, maka kita tunjukkanlah yang bagus sebagai garam dan terang dunia. 我们看到可能别人做着坏事或者败坏的事，我们应该不去效法，但是我们可以成为他们的世界的光，也世界的 Ya, 盐。 biarlah firman Tuhan ini menolong kita. 愿今天神的话语可以帮助我们，坚固我们。 Amin. Mari kita berdoa. 来，我们做一个结束祷告。 Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tinggal di dunia yang semakin hari bukannya semakin baik Tuhan, tapi kami tinggal di dunia yang semakin hancur, semakin bobrok. Orang-orang semakin mementingkan diri sendiri, kepentingan tertentu Tuhan. Dan bahkan mungkin saat ini juga kami merasakan Tuhan dampaknya orang-orang di negeri luar sana yang berperang, tapi kami di Indonesia pun kami merasakan dampaknya Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia ini sementara. Jangan biarkan kami Tuhan terlalu terfokus dengan kehidupan yang di dunia ini Tuhan. Ajari kami agar kami senantiasa fokus Tuhan kepada dunia yang akan datang Tuhan. Dunia yang sempurna yang telah Engkau siapkan bagi umat pilihan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dan di dalam penantian kami, tolong kami Tuhan untuk tetap mengaktifkan suara hati kami Tuhan, agar kami hidup sebagai orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan, yang suara hati kami itu adalah suara hati yang dipenuhi oleh kasih dan digerakkan oleh kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap kami dan juga ibu-ibu komisi wanita ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 阿门。 Ya, Tuhan Yesus memberkati. 愿神祝福我们每一位姐妹们。